Kembali ke channel Cikgu Steffi May sekali lagi. Kali ini cikgu akan berkongsi tentang tips yang membolehkan students confirm skor dengan mudah Sains Kertas 2 bahagian C untuk murid-murid menengah atas lah, khususnya soalan nombor 11 dan 12 iaitu esei ya. Soalan nombor 11, contoh soalan nombor 11 ya. Nyatakan dua perbezaan tindak balas eksotermik dan tindak balas endotermik. Berikan satu contoh setiap tindak balas. Okey, 4 markah. Jadi sebaik-baiknya murid-murid beri dua perbezaan seperti yang dikehendaki oleh soalan. Okey. Bagi tindak balas eksotermik dan juga tindak balas endotermik. Okey, dan berikan satu contohlah. Okay. Setiap perbezaan yang dinyatakan dengan betul akan diberi satu markah. Okay. Satu markah. So, kalau betul semua ni, mana-mana 4 poin yang betul, maka kamu akan dapat 4 markah. So, apakah dia perbezaan di antara tindak balas eksotermik dan endotermik? Yang pertama, tindak balas eksotermik membebaskan haba ke persekitaran. Tindak balas endotermik pula menyerap haba dari persekitaran. Exo bermaksud exit kan? Exit membebaskan haba lah, daripada perkataan exit, membebaskan haba. Okey. Perbezaan yang kedua, suhu persekitaran meningkat. Okay, untuk tindak balas exo dan tindak balas endo pula suhu persekitaran menurun. Sebab mengapa menurun? Sebab dia menyerap haba kan? So, apakah contoh tindak balas eksotermik? Kamu boleh tulis tindak balas peneutralan di antara asid dan alkali ataupun respirasi sel. Salah satu contohlah, tak perlu tulis banyak contoh sebab soalan kata satu. So, tulis satu saja cukup. Tindak balas endotermik pula amonium klorida melarut dalam air ataupun proses fotosintesis. Jadi, tulis salah satulah. Soalan bahagian B, rajah 11 menunjukkan 3 contoh perubahan fizik. Okey, tajuk di tengah perubahan fizik dan apakah contoh-contoh perubahan fizik? Yang pertama, penghabluran iodin, yang kedua, pendidihan air dan ketiga, peleburan ais. Okey, kaji maklumat dalam rajah 11 dan bina konsep tentang perubahan fizik. Jawapan anda hendaklah berdasarkan aspek-aspek berikut. Nombor 1, tuliskan maklumat dalam rajah 11. Okey, apa yang kamu nampak daripada rajah, kamu tuliskan sebagai maklumat yang diperhatikan. Jadi, apa yang dapat diperhatikan adalah contoh-contoh perubahan fizik tadilah. Jadi, kamu tulis jawapan sebagai perubahan fizik terdiri daripada proses penghabluran iodin, pendidihan air dan peleburan ais. Itu saja. Soalan bahagian 2. Kenal pasti 3 ciri sepunya. Apa yang kamu faham ataupun tahu tentang sifat fizik tadi, perubahan fizik tadi. Jadi, nyatakan 3 ciri-ciri yang sama, yang sepunya bagi perubahan fizik. Yang pertama, tidak menghasilkan bahan baharu. Sebab ia hanya melibatkan perubahan fizikal, macam ais yang melebur tadi. Asalnya ais daripada air juga, lepas tu melebur menjadi air, jadi adalah air juga. Jadi tiada bahan baru yang terbentuk. Nombor 2, merupakan tindak balas berbalik. Macam contoh tadi, ais menjadi air dan air boleh jadi ais balik. Okay, merupakan tindak balas berbalik. Nombor 3, melibatkan sedikit atau tiada perubahan tenaga dalam tindak balasnya. Macam peleburan ais tadi. Kamu biarkan ais tu di luar, dalam suhu bilik, dengan cepat sahaja ais tadi boleh melebur menjadi air. Jadi tidak melibatkan sebarang perubahan tenaga ataupun hanya sedikit sahaja tenaga yang diperlukan. Bahagian 3, berikan satu contoh lain perubahan fizik. Okay? Contoh lain, maksudnya kamu tidak boleh tulis perubahan fizik yang telah dinyatakan dalam soalan. Kena beri contoh yang lain selain daripada yang telah diberikan dalam soalan. Contohnya, nombor 1, penyejatan air.
ataupun nombor 2 kondensasi air. Okey, hanya satu contoh saja. Ini cikgu tulis banyak sebab nak bagi tahu kamulah apa dia contoh-contoh lain yang juga merupakan perubahan fizik. Soalan yang keempat, hubung kait ciri-ciri sepunya untuk membina konsep sebenar perubahan fizik. Okey, bila soalan kata konsep sebenar, maksudnya kamu kena mulakan jawapan dengan konsep yang dikehendaki. Di sini dalam soalan ni perubahan fizik. Jadi mulakan jawapan kamu dengan perubahan fizik ialah perubahan yang tidak menghasilkan bahan baharu, merupakan tindak balas berbalik dan melibatkan sedikit atau tiada perubahan tenaga dalam tindak balasnya. Okey, salin semula ciri-ciri sepunya yang telah kamu nyatakan dalam soalan yang awal tadi. Jadi salin sahaja semuanya, masukkan dalam soalan bahagian 4 ini. Maka dapatlah jawapannya. Senang saja untuk soalan yang berbentuk konsep. Sangat mudah jika kamu telah faham ataupun telah ketahui apakah konsep yang ditanya dalam soalan. Jadi sangat mudah untuk menjawab soalan nombor 11 jika ia adalah melibatkan konsep sebenarnya. Contoh soalan nombor 12. Sistem komunikasi radio terbahagi kepada dua, iaitu sistem pemancar radio dan sistem penerima radio. Lukis gambar raja blok sistem pemancar radio dan terangkan fungsi mana-mana dua bahagiannya. Okey, soalan minta lukis gambar raja blok. Macam yang cikgu lukis di sinilah. Senang saja buat sistem pemancar radio dalam peta dan isikan apakah bahagian-bahagian dalam sistem pemancar radio tersebut. Okey, yang pertama pengayun, yang kedua modulator, bahagian ketiga mikrofon, keempat amplifier dan kelima pemancar. Okey, sebab soalan minta sistem pemancar radio. Jadi kita lukis sistem pemancar radio lah, tak perlu lukis sistem penerima radio. Okey. Daripada bahagian-bahagian yang telah kamu lukis, pilih dua dan nyatakan fungsinya. Okay. Contohnya, jika kamu pilih pengayun, nyatakan fungsi pengayun, iaitu menghasilkan gelombang pembawa, iaitu gelombang radio. Bahagian mikrofon, menukarkan gelombang bunyi kepada isyarat audio. Ataupun, kamu boleh pilih modulator, menggabungkan isyarat audio dengan gelombang radio. Inilah dia fungsi-fungsi bahagian yang terdapat dalam sistem pemancar radio. Kamu juga boleh tulis tentang amplifier, fungsi amplifier ataupun fungsi pemancar. Pilih dua sahaja. Soalan bahagian B. Okay, komunikasi sangat penting dalam penyampaian maklumat secara meluas dengan menggunakan pelbagai cara. Berdasarkan Rajah 12, pilih alat komunikasi yang lebih baik untuk komunikasi yang lebih berkesan. Jawapan anda haruslah meliputi aspek-aspek berikut. Dalam bahagian B, soalan nombor 12 ni kadang-kadang ada dua jenis. Ada kalanya soalan meminta murid membuat pemilihan. Pemilihan yang ini cikgu rasa lebih senang lah. Sebab daripada gambar rajah yang dia beri, kamu buat pilihan dan nyatakan sebab apa kamu pilih benda ataupun alatan tersebut. Okay. Satu lagi contoh soalan yang boleh diberi dalam soalan esei ini adalah soalan penyelesaian masalah. Dia akan beri penyertaan masalah. Mungkin di dalam video yang lain cikgu akan kongsikan contoh-contoh soalan penyelesaian masalah pula. So, pada kali ini kita lihat soalan yang tentang pemilihan, membuat pemilihan. Okay. Soalan bahagian pertama, tujuan pemilihan. Mengapa kamu nak pilih alat komunikasi itu? Okay, ambil idea yang telah diberikan dalam soalan. Pilih alat komunikasi yang lebih baik untuk komunikasi yang lebih berkesan. Jadi, bila kamu tulis tujuan pemilihan, nyatakanlah idea-idea yang diperoleh daripada soalan. Okay, jawapannya adalah untuk memilih alat komunikasi yang boleh menerima dan menyampaikan maklumat secara meluas. Ada idea meluas dan berkesan. Ada idea berkesan dalam soalan.
Soalan bahagian 2. Alat komunikasi terbaik yang anda pilih. Ini senanglah, antara telefon bimbit dengan walkie-talkie tadi. Sudah tentu kita akan pilih telefon bimbit. Jadi kadang-kadang dalam peperiksaan kita pilih alatan ataupun bahan yang mudah kita nak terangkan, yang mudah kita nak ceritakan. Walaupun tak semestinya yang terbaik, tapi disebabkan kita mudah nak tulis, kita ada idea nak tulis, jadi kita pilih itu sebagai yang terbaiklah. Tak semestinya ia terbaik, tapi dalam contoh ni sangat jelas telefon bimbit adalah yang lebih baik berbanding dengan walkie-talkie. Soalan bahagian 3. 3 kelebihan gelombang yang terlibat dalam alat telekomunikasi yang anda pilih. Jika kita dah belajar topik telekomunikasi ni, komunikasi radio, kita tahu bahawa gelombang yang digunakan dalam komunikasi adalah gelombang jenis gelombang radio. Jadi kita ceritalah apakah kelebihan gelombang radio, apakah sebabnya gelombang radio digunakan dalam telekomunikasi. So, kelebihan pertama, boleh mencapai jarak komunikasi yang jauh. Nombor 2, boleh bergerak melalui vacuum tanpa memerlukan medium penghantaran. Nombor 3, tidak mudah dihalang oleh gunung ganang dan bangunan yang tinggi. Kesemua ini adalah kelebihan gelombang radio. Gelombang radio boleh bergerak dalam angkasa melalui vacuum. Jadi dia tak perlukan medium penghantaran seperti pepejal ke, cecair ke, gas ke. Itulah yang dikatakan sebagai medium penghantaran. Tapi gelombang radio ni tak perlu. Soalan yang bahagian 4, soalan yang akhir sekali lah untuk soalan nombor 12 ni. Satu keburukan bagi alat telekomunikasi anda tidak pilih. Tidak pilih, kamu tak pilih. Maksudnya jawapan yang kamu tak pilih itu adalah walkie-talkie. Jadi kita kena ceritalah mengapa alat telekomunikasi ni ada keburukannya. Nombor 1, tidak dapat berhubung jika jarak komunikasi adalah jauh. Kan kita biasa tengok dalam cerita yang ada macam melibatkan polis ataupun penjahat, ataupun kita bekerja di dalam satu bangunan. Pekerja-pekerja dia berhubung antara satu sama lain dengan menggunakan walkie-talkie, sebab jarak perhubungan itu tak jauh, dalam lingkungan bangunan itu sahaja. Ataupun nombor 2, komunikasi mudah terganggu dan tidak jelas. Okay? Biasanya kalau kita gunakan walkie-talkie ni, komunikasi itu kurang jelas lah, tidak macam telefon bimbit. Jadi pilih salah satu, tak semestinya tulis banyak-banyak keburukan, sebab soalan minta satu saja. Jadi kita fokus pada satu jawapan saja, tak perlu tulis banyak. Okay, sekianlah sahaja perkongsian cikgu pada kali ini. Diharap murid-murid setelah melihat semua perbincangan kita pada kali ini, diharap murid-murid dapat subscribe channel cikgu untuk perkongsian yang lain pada masa akan datang. Bye.